Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih kekal bersama dengan kami, dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, ada satu lagi topik kita akan kongsikan berkenaan hasil lawatan Perdana Menteri ke Indonesia. Dan sudah pasti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menerima kita kata tawaran ataupun bagaimana kunjungan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu adalah pelawaan oleh Presiden Indonesia iaitu Presiden Jokowi untuk mengeratkan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi untuk bercakap lebih lanjut tentang bagaimana hasil lawatan oleh pelawaan Presiden Indonesia, Presiden Jokowi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Indonesia, kita terus saja bersama dengan Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang saya. Okey, baik. Datuk Seri, kita sedang berhubung menerusi Skype sekarang ini untuk kita berbincang berkenaan hasil lawatan Perdana Menteri ke Indonesia. Kalau Datuk Seri boleh kongsikan setakat ini, apakah antara perkara yang sudah pun dipersetujui antara Malaysia dan juga Indonesia? Ya, terlebih dahulu sebagaimana yang telah dikatakan tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menerima undangan khas daripada Presiden Republik Indonesia Bapa Jokowi untuk mengadakan lawatan rasmi ke Indonesia. Lawatan ini penting kerana memberi peluang kepada kedua-dua pemimpin untuk membincangkan isu-isu dua hala, isu-isu serantau dan juga isu-isu antarabangsa yang memberi kesan kepada kedua-dua negara. Dan apa yang penting juga ialah untuk mewujudkan satu hubungan yang erat, mesra dan hangat di antara kedua pemimpin. Kerana ini perkara yang penting, kerana Indonesia penting kepada kita, juga Malaysia penting kepada Indonesia. Kalau kita tengok dari segi perdagangan, kita tengok dari segi hubungan tenaga kerja, hubungan countering terrorism atau mencegah keganasan dan sebagainya. Jadi dalam konteks itu lawatan ini sangat mustahak. Kerana ia lawatan julung-julung kali yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam diri kita ke Indonesia. Datuk Seri, sudah pasti keunikan hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia banyak dikongsi dengan hubungan yang melibatkan Nusantara, hubungan yang melibatkan hubungan serumpun dan juga hubungan yang melibatkan persempadanan negara. Dan sudah pasti beberapa isu yang berbangkit antara kedua-dua negara, antaranya isu persempadanan, isu migran dan juga isu-isu pekerja antara kedua-dua negara juga banyak diperbincang dan juga diperdebatkan. Jadi apakah antara intipati itu menjurus juga kepada beberapa elemen-elemen penting dalam hubungan antara Malaysia dan juga Indonesia, Datuk Seri? Ya, betul. Beberapa perkara yang telah diberi tumpuan oleh kedua-dua pemimpin ialah berbincang ataupun tukar-tukar pandangan bagaimana di dalam aspek kita, bagaimana Malaysia menangani pandemik COVID-19 dan bagaimana juga Indonesia menangani pandemik COVID-19 di sana. Mereka juga bertukar pandangan tentang roll out plan perancangan vaksinasi. Macam kita pun kena menghargai bagaimana sukarnya contoh Indonesia kerana perancangan mereka untuk memberi suntikan kepada 181 juta rakyat dia. Selain daripada itu, kedua-dua pemimpin juga berbincang tentang isu Myanmar. Dan mereka merasa bimbang dan gusar tentang pergolakan yang berlaku di Myanmar sekarang ni, di mana pada pandangan kita Malaysia ialah satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi, dan ini boleh memberi kesan kepada keamanan dan kestabilan serantau kerana Myanmar ni salah satu daripada negara anggota ASEAN. Selain daripada itu, isu-isu seperti isu-isu perikanan contohnya, kerana kita minta pihak Indonesia supaya pihak berkuasa di sana melihat tentang Memorandum of Understanding bagaimana untuk menangani nelayan-nelayan di kawasan yang bertindih, kerana sebagaimana kita tahu terdapat nelayan kita ada masanya ditahan oleh pihak berkuasa Indonesia. Dan pihak Pak Jokowi juga
menimbulkan juga isu tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Selain pada itu juga di akhir lawatan itu kedua-dua pemimpin juga bersetuju supaya hubungan yang sedia ada ini ditingkatkan lagi ke arah yang lebih strategik dan komprehensif, di mana kedua-dua menteri luar telah diminta melihat isu-isu yang perlu diberi tumpuan dalam hubungan dua hala. Dan dalam isu Myanmar tadi itu pun kedua-dua menteri luar telah diminta untuk mengusulkan kepada pengurusi ASEAN sekarang ini Brunei supaya satu persidangan khas di peringkat ASEAN untuk diadakan bagaimana untuk kita berbincang keadaan semasa di Myanmar. Itu secara sepintas lalulah, antara lain sebenarnya ada 3-4 perkara lagi yang dibincangkan. Datuk Seri, kalau kita boleh sentuh juga berkenaan dengan diskriminasi minyak sawit, itu juga antara perkara yang dititikberatkan dalam lawatan tersebut. Jadi bagaimana setelah usai sahaja perbincangan dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia ini, bagaimana Datuk Seri melihat perbincangan tersebut boleh memberikan satu sinar baru terhadap industri komoditi minyak sawit, terutamanya di Malaysia? Ya, isu minyak sawit ini satu isu yang dibincangkan dengan agak panjang lebar juga di antara kedua pemimpin. Kerana Malaysia dan Indonesia ni dua negara pengeluar minyak sawit yang terbesar di dunia, dan di dalam hal kita dalam konteks Malaysia lebih kurang 600,000 pekerja kecil bergantung kehidupan mereka kepada industri minyak sawit. Jadi kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia bersepakat untuk bekerjasama dengan lebih erat lagi bagaimana untuk memerangi diskriminasi terhadap minyak sawit. Jadi kita sudah ada satu platform yang dipanggil CPOC, Council of Palm Oil Producing Countries, di mana ianya diterajui oleh Malaysia dan Indonesia. Jadi persepakatan telah dicapai supaya platform ini diperkukuhkan lagi selain daripada usaha-usaha secara dua hala yang telah kita ambil dan akan diambil di masa akan datang. Datuk Seri, melihatkan kepada pemilihan Presiden terbaru Amerika Syarikat iaitu Joe Biden, sudah pasti hala tuju diplomatik antara Malaysia dan Indonesia juga akan lebih terarah kepada apakah antara polisi-polisi luar negara yang akan dikekaskan oleh Presiden Joe Biden. Jadi dalam perbincangan itu mungkin ada beberapa hala tuju antarabangsa yang turut sama-sama dibincangkan oleh Malaysia dan Indonesia sebagai sebuah negara serumpun untuk melihat kerjasama di peringkat ASEAN boleh diterjemahkan melalui kerjasama dua hala di peringkat global antara ASEAN dan juga negara-negara di peringkat global. Perkara itu juga disentuh, tetapi secara sepintas lalu kerana masih terlalu awal bagi Malaysia dan Indonesia untuk betul-betul memberi penilaian. Tetapi daripada apa yang kita lihat setakat ini, kita perhatikan pentadbiran Biden ini sudah dapat menumpukan perhatian kepada memberi penekanan kepada multilateralisme atau pada multilateralism dan kesediaan untuk mengukuhkan hubungan dengan negara-negara di ASEAN, termasuk ASEAN sebagai satu persatuan itu sendiri. Dan baru-baru ini pun ini diterjemahkan di Washington, di mana wakil daripada pentadbiran Presiden Biden telah pun berhubung dengan duta-duta ASEAN di Washington DC. Itu satu petanda yang baik untuk ASEAN, untuk Malaysia dan untuk Indonesia. Baik, kalau Datuk Seri boleh kongsikan juga sepanjang lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Indonesia, ada banyak sebenarnya SOP yang ketat yang perlu dilalui oleh kesemua mereka yang berada di sana, termasuk wakil daripada Malaysia dan juga wakil daripada Indonesia. Jadi kalau Datuk Seri boleh memperincikan bagaimana sebenarnya SOP ini diguna pakai di sana untuk kita mungkin memberikan penjelasan yang lebih lanjut, sebab kita sekarang ini sedang menghadapi pandemik COVID-19, tapi dalam masa yang sama perjumpaan ini amat diperlukan untuk menjaga kedudukan kedua-dua negara. Sebenarnya sangat menarik. Kalau kita perhatikan di dalam norma baru ni bagaimana pihak Indonesia mengetatkan SOP. Sebagai contoh, kita sebelum pergi itu memang 3 hari sebelum tu kita dibuat swab test. Apabila sampai di sana kita di swab sekali lagi.
dan penjarakan sosial sentiasa di maintain, dan juga apabila pergerakan itu tidak ada pergerakan yang keluar daripada rancangan lawatan. Dan kita sedar perkara ini, kerana itu lawatan Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahyudin pun cuma 1 hari saja. Jadi apa yang saya nak bincang juga kat sini, semasa pertemuan empat mata di antara kedua pemimpin, bagi Indonesia mungkin mengatakan beranda talk kerana kedua-duanya duduk di beranda, dan di antara kedua pemimpin itu diasingkan oleh satu plastik lah, maknanya supaya tidak terlalu dekat, dan kalau virus itu kalau ada sekiranya pun tidak boleh menjangkiti antara satu sama lain. Perkara yang paling saya perhatikan, yang paling menarik perhatian Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri Luar kita dan delegasi Malaysia adalah semasa majlis makan tengah hari. Majlis makan tengah hari itu dia self-serving, kita layan diri, dan semuanya sudah diletak di atas meja, panas, dan pinggan, mangkuk, sudu, garpu itu diletak dalam satu bekas khas di bawah ultraviolet rays. Itu sangat menarik perhatian, dan di tengah-tengah meja itu juga diletakkan satu plastik macam penghalang, tetapi tidak menghalang untuk dua-dua pemimpin bercakap atau tukar-tukar pendapat semasa makan tengah hari tersebut. Sangat menarik. Datuk Seri sekarang sedang menjalani kuarantin di rumah, Datuk Seri? Ya. Ya, kita ucapkan selamat maju jaya dalam kita menangani pandemik COVID-19 dan juga menjalani kuarantin itu. Cuma sedikit perkongsian, Datuk Seri, kalau kita melihat kepada usaha kerajaan untuk mewujudkan gelembung perjalanan untuk membolehkan perjalanan ke luar negara selepas ini apabila kita menepani pandemik COVID-19, adakah Indonesia dan juga beberapa negara ASEAN difikirkan antara negara yang sesuai untuk melaksanakan kata-kata rut perjalanan ataupun gelembung perjalanan yang selamat dalam kita menepani pandemik COVID-19, Datuk Seri? Sebenarnya di peringkat ASEAN, ketua-ketua negara pada akhir tahun lepas telah pun bersetuju untuk mengadakan ASEAN Travel Corridor. Dan sekarang ini bagi kita antara Malaysia dan Indonesia secara prinsip, saya tekankan secara prinsip, kedua-dua pemimpin bersetuju dengan Reciprocal Green Lane Scheme atau RGL dengan izin bagi kita, dan bagi pihak Indonesia dipanggil Travel Corridor Arrangement. Setakat ini kita hanya menumpukan untuk pelawat-pelawat di negara peringkat tinggi, peringkat pegawai, pedagang-pedagang dan juga pelabur-pelabur yang bernilai tinggi. Tetapi ini cuma akan dilaksanakan apabila kedua-dua pihak kesihatan di Indonesia Malaysia berasa selesa untuk melaksanakan RGL dan juga TCA. Ya. Baik. Itu dia satu perkongsian yang baik. Terima kasih diucapkan kepada yang berbagi, Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara. Cuma sedikit perkongsian, Datuk Seri, mungkin harapan untuk kita melihat hubungan dua hala antara Malaysia dan juga Indonesia ini dapat diperkukuhkan walau apa jua isu yang mendasari kedua-dua belah negara, dan sudah pasti harapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Jokowi juga untuk melihat hubungan dua hala ini lebih dipertingkatkan dengan kelebihan Indonesia yang mempunyai jumlah ratusan juta penduduk melebihi Malaysia. Jadi apakah itu boleh memanfaatkan Malaysia, Datuk Seri? Memang sudah tentu kerana itu hubungan yang erat, kerjasama yang baik di antara kedua pemimpin itu sangat penting. Kita rasa bagi pandangan kita di Wisma Putra Luar Negeri, kita telah berjaya mewujudkan satu persahabatan yang sangat mesra, hangat, erat dan akrab di antara kedua pemimpin. Saya nak kongsikan sini, contohnya Bapak Presiden Jokowi telah meluangkan masa lebih 4 jam daripada sambutan awal pagi sehingga makan tengah hari bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Sehingga kan Bapak Jokowi pun menyatakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sekiranya ada apa-apa masalah tiap-tiap hari panggil telefon saya pun tak apa. Jadi saya rasa itu satu perkara yang perlu saya nyatakan di sinilah, bagaimana kita dapat mewujudkan hubungan yang sangat erat, akrab, mesra dan hangat di antara kedua pemimpin.
Luar biasa. Jadi kita terima kasih kepada pihak Indonesia atas layanan mesra. Okey, baik. Kita ucapkan tahniahlah untuk kedua-dua pihak di atas penganjuran lawatan dan juga jemputan daripada pihak Indonesia terhadap Yang Amat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Terima kasih kepada Datuk Seri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selaku Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara bersama kami menerusi Skype hari ini untuk bercakap berkenaan hasil lawatan Perdana Menteri ke Indonesia. Selamat menjalani kuarantin di rumah, Datuk Seri, dan juga difahamkan mereka yang baru tiba dari lapangan terbang untuk mengikuti rombongan dan juga lawatan ke Indonesia itu telah pun menjalani kuarantin di rumah dan juga telah pun menjalani swab test untuk memastikan agar keselamatan dan juga beberapa faktor kesihatan dapat ditangani secara bersama. Jadi diharapkan anda tidak menyebarkan sebarang berita-berita yang tidak benar tentang perkara-perkara yang melibatkan dasar negara ataupun kita kata iltizam yang dibawakan oleh dasar pimpinan negara. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Seri kerana membawakan perkongsian tentang hasil lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memenuhi undangan khas oleh Presiden Indonesia, Presiden Jokowi ke Indonesia. Okey, setakat itu sahaja.